Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati semua. Hari ini ada satu cerita, rasanya cerita yang lucu. Ini mungkin satu cerita yang lucu. Setelah salah satu kepimpinan tertinggi bersatu, dan juga saya rasa boleh katakan kepimpinan Perikatan Nasional, membuat pengakuan bahwa kerajaan BNPH, mungkin secara spesifikasinya mungkin BNPH ini untuk pilihan rakyat kecil pelangai kali. Tapi bagi saya mungkin kenyataan dari Wan Faisal dalam satu perkongsian dari admin Facebook page Ana Tahu. Dalam tajuk berita dari Malaysia Kini, Wan Faisal berkata, gabungan BNPH kerjasama munafik. Menurut Wan Faisal, gabungan BNPH adalah kerjasama yang munafik. Nah, menurut caption dari Facebook page Ana Tahu, abis cara dah buat tak tumbang-tumbang lagi PHBN ni. Nah, di dalam ruangan komen ini terdapat beberapa komen yang saya nak kongsikan kepada semua penonton di luar sana. Satu komen yang amat menarik saya lihat di sini, sebuah gambar yang dikongsikan, dan gambar ini bagi saya khusus untuk ke semua kepimpinan Perikatan Nasional, dan terutamanya kepada Wan Faisal yang membuat caption bahwa kerajaan BNPH ini adalah gabungan yang munafik ataupun kerjasama yang munafik. Nah, kita lihat di dalam komen ini menyebut, dalam sejarah pilihan raya umum tak pernah dengar kemenangan DAP dibatalkan kerana rasuah. Baru-baru ini 2 kerusi PAS disahkan oleh mahkamah sendiri terlibat dengan rasuah. Mahkamah telah mengesahkan keputusan bahawa 2 kerusi PAS, yaitu PAS adalah gabungan bersama-sama dengan bersatu di dalam Perikatan Nasional, sudah 2 kali dengar parti PAS dibatalkan kerana rasuah. Nah, kita dapat lihat di sini gabungan PHBN ataupun BNPH kerajaan perpaduan hari ini tidak ada dibatalkan kerusi, terutamanya DAP dalam sejarah pilihan raya umum. Tak pernah dengar kemenangan DAP dibatalkan kerana rasuah. Tapi PAS pula sudah 2 kali dengar dibatalkan kerana rasuah. Yang pertama, pada Jun 2023, Mahkamah batal kemenangan Ahmad Amzad di kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, September 2023 pula, Perikatan Nasional hilang kemaman. Mahkamah benarkan petisyen pilihan raya Barisan Nasional. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, saya amat menghormati semua pemimpin politik di Malaysia, amat menghormati perjuangan mereka, kerja kuat mereka menjadi wakil rakyat. Tapi saudara-saudara, untuk kenyataan Wan Faisal ini, gabungan BNPH kerjasama munafik, saya kurang setuju. Sebagai rakyat Malaysia, saya kurang setuju. Tapi mungkin ada ada maksud yang tersirat di dalam kenyataan oleh Wan Faisal ini rasanya. Nah, tetapi di dalam ruangan komen ini menjawab hanya dengan satu komen ini. Walaupun banyak lagi komen, tapi saya tak nak baca komen yang lain. Saya hanya baca satu komen ini berkaitan dengan dalam sejarah PRU tak pernah keputusan DAP, kemenangan DAP dibatalkan kerana rasuah, tetapi PAS sudah 2 kali. Manakala PAS adalah gabungan bersatu di dalam Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, apa kesimpulannya kita dapat lihat di sini. Kita boleh fikir sendiri. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, akhirnya ini satu tamparan yang hebat untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri. Akhirnya ini satu keputusan mahkamah
yang pasti memberikan tamparan yang amat besar untuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan case saman RM 150 juta yang mengaitkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Mahathir. Nah, di dalam keputusan mahkamah terkini disahkan Mahathir telah kalah untuk awal ini. Tuan-tuan dan puan, satu artikel mengesahkan mahkamah tolak permohonan Tun M minta Anwar ke muka dokumen. Mahkamah Tinggi pada Isnin menolak permohonan Tun Dr. Mahathir yang meminta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan dokumen dalam kes saman fitnah bekas Perdana Menteri itu. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili bekas ahli Parlimen Langkawi yang mewakili Tun Mahathir berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussain menolak permohonan berkenaan dengan kos sebanyak RM2,000. Muhammad Rafiq berkata, mahkamah menyatakan alasan penolakan itu adalah berdasarkan isu dalam pembelaan terpindah Anwar selaku defendant mengenai suatu acara atau peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu tetapi tanpa dinyatakan sesuatu dokumen. Bagaimanapun beliau berkata, mahkamah mengambil kira sekiranya terdapat dokumen berkenaan, ia akan menjadi pembelaan Anwar dan perlu dikemukakan ketika pengurusan kes di peringkat pra perbicaraan. Beban masih pada defendant untuk kemukakannya dokumen, kata Muhammad Rafiq. Nah, dalam pada itu saudara-saudara, artikel yang lain juga menyebut saman RM 150 juta, mahkamah tolak permohonan Dr. Mahathir. Nah, ini sudah pasti satu lagi keputusan yang amat buruk yang paling ditakuti Mahathir rasanya. Mahkamah akhirnya mengumumkan, Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mahu Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendedahkan sumber dokumen yang digunakan Anwar. Ini adalah yang berkaitan dengan dakwaan Anwar bahawa Mahathir memperkayakan diri dan kroninya. Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussain yang menolak permohonan tersebut dalam saman fitnah RM 150 juta yang difailkan oleh Mahathir terhadap Anwar. Mahathir memfailkan saman fitnah terhadap Anwar pada bulan Mei, ekoran dari dakwaan Anwar ketika Kongres Kebangsaan PKR khas pada 18 Mac. Menurut laporan Malaysia Kini, mahkamah telah mengarahkan Mahathir membayar kos RM2,000 kepada Anwar. Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali berkata, mahkamah memutuskan sedemikian kerana perkara yang dibangkitkan berlaku dalam tempoh masa lama dan tidak mempunyai dokumentasi khusus. Ini adalah berdasarkan kenyataan pembelaan Anwar. Manakala dalam artikel ini menyebut pengurusan kes saman fitnah ini akan berlangsung pada 3 November. Dalam hujah, pembelaan Anwar telah merujuk kepada bantuan kewangan yang diberikan kepada anak-anak Mahathir dan juga amalan kronisme dan nepotisme sewaktu pentadbiran Mahathir selama 22 tahun. Dalam hujah balasnya, Mahathir mendakwa Anwar seorang penipu yang tidak membuktikan kenyataannya. Pada akhirnya, berkaitan dengan saman RM 150 juta, mahkamah tolak permohonan Dr. Mahathir. Artikel dari Harapan Daily. Manakala artikel dari sinarharian.com pula menyebut mahkamah tolak permohonan Tun Mahathir minta Anwar ke muka dokumen. Kita boleh kata untuk awal kes ini, kita boleh kata Datuk Seri Anwar menang ke atas Mahathir. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe.